Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shahna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna syururahum waj'al syururahum ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa ibratan liulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ini kita nak mari sambung pula pengajian kita tentang isi kandungan Al-Quranul Karim. Sebagaimana kita telah janji kata selepas maghrib, iaitu hari Sabtu dan hari Ahad dan Isnin, kita nak buat perjumpaan semayang maghrib sudah. Kita nak mari tengok sedikit, sementara kita nak semayang isya, kita nak tengok sedikit isi kandungan Al-Quran sebagaimana biasalah yang kita telah belajar mari pada sebelum daripada masjid itu ditutup oleh pihak yang berkenaan. Akan tetapi insya-Allah kita ambil kesempatan, boleh kita ambil di dalam majlis khusus, iaitu majlis khusus untuk kita mempelajari tadabbur akan isi kandungan Al-Quranul Karim. Jadi pada perjumpaan kita yang telah lepas, kita ambil mari dah ayat daripada suratul Ghafir. Ayat daripada suratul Ghafir. Setengah dinamakan suratul Mu'min, setengah dinamakan suratul Mu'min. Khilaf ulama dalam masalah meletakkan nama bagi ini surah. Akan tetapi jumhur mufassirun letaknya suratul Ghafir sebagaimana tercatat di dalam Mashaf iaitu Al-Uthmani, Mashaf Uthmani. Kita telah ambil dah 3 keratan daripada ayat Al-Quran. Tuhan ada ayat dengan cara ringkas kesimpulan dulu, iaitu Allah Ta'ala kata Allah Ta'ala lah yang menurunkan Al-Quranul Karim. Al-Quran itu turun daripada Allah Jalla sya'nuhu wa taqaddasat asma'uh. Allah Ta'ala yang bersifat dengan maha perkasa
dan dia itu maha mengetahui, mempunyai ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu Allah Ta'ala seluruhnya. Dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa bagi mereka yang berdosa dan menerima taubat daripada orang-orang yang nak bertaubat diri kepada Allah, sedangkan dia itu bersangatan pedih seksaannya dan dia mempunyai kekayaan, tidak ada Tuhan malaikat dia, kepadanya lah kita kembali. Itu sebagai permulaan surah Ghafir, sebagai permulaan surah Ghafir. Kemudian kita nak kesok sikit daripada ayat yang ketiga tu, kita nak mari tengok ayat yang keempat. Apabila kebenaran itu datang, kebenaran ini daripada siapa? Kebenaran ini daripada Allahu Jalla Jalaluh, yang menjadikan kita, yang menjadikan segala-gala. Qala subhanahu wa ta'ala, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita ragu lagi. Kebenaran itu daripada siapa? Daripada Allahu Jalla Jalaluh, yang Allah Ta'ala itu yang hendak baik kepada kita. Dia itu suka kebaikan itu hasil bagi kita. Dengan itu dia hantarkan kebenaran kepada kita. Apabila kebenaran itu datangkan kepada manusia, manusia ni asal duduk di dalam kegelapan, mana kata setelah daripada berubah tabiat dia daripada asal, Allah Ta'ala jadikan manusia itu di atas iman dan Islam. Akan tetapi dengan sebab ibu bapa, suasana, masyarakat, kawan dan sebagainya, perkara-perkara yang mengubahkan diri seorang daripada iman, daripada Islam, keaslian dia itu jadi tukar. Ni Tuhan nak rakyatkan masyarakat yang Allah Ta'ala tujukan Al-Quran kepadanya, iaitu masyarakat Quraisy, masyarakat yang dahsyat dalam hidup dia dengan kejahilan. Sebab tu dinamakan mereka itu jahiliyah. Duduk di dalam kekasaran, membawakan kepada mereka-mereka itu jadi tabiat tu jadi kasar, tabiat tu jadi huduh, tabiat tu jadi tak bagus, tak molek, dengan sebab beberapa perkara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala membangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada jenis kaum dia. Ini adalah sunnatullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nak lakukan. Sunnah dia, perjalanan dia, dia ambil seorang yang dia pilih daripada kaum dia, daripada Quraisy juga, baka yang molek juga, keluar tubik mari untuk menjadikan rasul, untuk jadi pensuruh bagi Allah, untuk pegangnya risalah daripada Allahu Jalla wa'ala, supaya nak sampaikan kepada sekalian manusia, supaya nak mensampaikan kepada manusia. Kemudian setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan jadi rasul, Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, Allah Ta'ala berikan kitabkan kepada rasul kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rasul tu bawa risalah ni ke mana? Bawa risalah masuk di dalam masyarakat. Mana bawa cahaya kepada masyarakat. Masyarakat zaman itu tu duduk di dalam apa? Duduk di dalam kegelapan. Kegelapan ta'assub, fanatik, kegelapan kejahilan, kegelapan kezaliman, kegelapan kekufuran, segala-gala kegelapan. Cuba kita khayal, cuba kita mikir tengok, orang kita kalau dia duduk dengan benda tu lama-lama tu, tabiat jadi macam mana? Tabiat tu akan jadi kalih. Tabiat tu akan jadi begitulah. Nampak tu tak? Jadi kalih, jadi tertarik dengan perkara-perkara tu. Walaupun perkara tu terkadang dia itu adalah tak betul pada hakikat pun. Salah
dengan kebenaran, tak belaga dengan al-iman dan cahaya hudan petunjuk, akan tetapi dia kasih. Dengan sebab apa timbulnya manusia kasih kepada benda tersebut? Kerana dia duduk tiap-tiap hari, kerana dia itu memasukkan diri dia duduk dalam suasana lagu tu. Supaya kita lah, kalaulah kita nak misal kata orang yang duduk dalam suasana orang Islam dengan orang Islam yang duduk dengan suasana orang bukan Islam, tabiat tak sama. Tabiat dia akan tak serupa, cara memikir dia tak sama, cakap dia tak sama, perasaan dia tak sama, dan segala-gala perkara lagi yang boleh kita itu mengkhabarkan dengan cara jelas. Apabila gitu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni bawanya cahaya daripada Allah Subhanahu wa taala. Bawa cahaya daripada Allah taala, dia nak buat lagu mana? Orang yang duduk di dalam kebatilan tadi, duduk di dalam kekufuran tadi, duduk di dalam kejahilan tadi, dia nak buat lagu mana? Dia nak mempertahankan perkara tersebut. Itu tabiat. Tabiat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan gitu. Dia nak mempertahankan. Benda ni tak boleh, kita kena mempertahankan. Kita kena jaga. Kita kena duduk dengan dia. Kena ambil pendirian. Sebab itulah ayat yang keempat ni mereka Allah Ta'ala katakan ni sifat mereka nak mempertahankan kebatilan ni. Sifat mereka yang nak mempertahankan apa? Nak mempertahankan kebatilan. Nak mempertahankan kebatilan supaya al-haq itu tak boleh nak masuk. Supaya apa? Supaya al-haq itu tak boleh nak masuk. Betul tak? Supaya al-haq itu tak boleh nak masuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quranul Karim, Tuhan kata, "Ma yujadilu fi ayatillahi ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad." Ayat ni adalah sebagai inti yang besar apabila kita faham untuk kita nak gunakan diri kita di dalam dunia. Diri kita ni kena jumpa. Kalau kita nak bawa benar-benar, pasti kena jumpa dengan orang yang mempertahankan kebatilan. Kebatilan ni ada beberapa darajat. Kebatilan hak pesing hak asli sekali iaitu kekufuran. Kekufuran, benda-benda yang syirik dan sebagainya. Itu mana hak pangkat hak awal-awal sekali. Nampak betul tak? Ada pun setengah lagi kejahilan lagi, ada kejahilan nak mempertahankan kejahilan dia, nak mempertahankan khurafat dia, nak mempertahankan bid'ah dia, nak mempertahankan cara mikir dia dan sebagainya. Banyak perkara-perkara yang nak mempertahankan. Rupa itu berlainan. Kalau gitu, apabila kita boleh fahamkan apa sini? Fahamkan ayat ni kita boleh letakkan diri kita dalam hidup pada dunia ni jadi senang. Jadi terbuka hati, tak jadi kriat, tak jadi serabut, tak jadi siriat. Makna kata tak ada masalah ke apa. Sebab dunia ni pasti kita kena jumpa dengan perkara apa yang Allah Subhanahu wa taala tayan, Allah taala khabar, Allah taala raya, Allah taala kisahkan di dalam Al-Quranul Karim. Sebab Al-Quran ini adalah perlembagaan hidup bagi manusia. Sama ada manusia itu nak khabar ataupun tidak, itu suku kira. Itu adalah suku kira. Akan tetapi dia adalah perlembagaan hidup bagi manusia. Mari kita tengok pada maksud ayat. Tuhan kata ma yujadilu. Tidaklah tidak membantah. Bantah ni makna kan? Makna kata dia nak mempertahankan kebatilan, pasti dia mikir cara mikir untuk nak mempertahankan kebatilan, tak sewi al-haq tu masuk. Pada tu nampak tak rupa? Allah kata kita tak mau nak orang tu masuk dalam rumah kita. Tak sewi masuk dalam keluarga kita. Setengah-setengah daripada manusia tak sewi nak terima. Malaikat keluarga ianya, hanya keluarga dia saja. Orang luar dia tak terima. Yang mempertahankan. Rupa lagu ni tidak membantahkan pada ayat-ayat Allah, pada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
ayat Allah di sini katanya ahli tafsir, makna keterangan an-nur. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Datang cahaya daripada Allah. Cahaya ni orang hak pesing tak mau nakkan kepada benar-benar ni, dia suka duduk dalam gelap. Nampak sungguh tak? Orang kalau kerja benda tak molek, dia nak kerja dalam gelap. Orang apabila keduduk ke tak molek, dia nak duduk di dalam gelap. Apabila dia tadi itu nak mempertahankan benda batil, dia nak duduk dalam gelap. Semua tadi itu mai bawah tanah belaka. Dia tak suka kepada mana? Tak suka akan kepada cahaya kebenaran. Tak suka akan kepada tunjuk. Kata dia tu, gapo ke hakikat dia tak suka. Itu orang panggil kata sifat dan tabiat bagi kebatilan. Maka mereka ini membantahkan, tidak membantahkan pada keterangan-keterangan, makna cahaya-cahaya Allah. Siapa? Illal ladzina kafaru. Ni tu saya kata. Illal ladzina kafaru. Mereka orang-orang yang kufur. Gapo makna kufur? Sebagaimana kita mengaji mari lama dah. Kufur ni mana taghtiyah. Bahasa Arab panggil taghtiyah. As-satru. Mana kata tutup. Kufur ni mana benda yang hitam, benda yang gelap, tutup. Tertutup. Ulama lughawi syarah kata, seumpama kita ambil satu biji daripada biji jagung ke, biji gapo apa katalah. Daripada benih-benih tanim ni, kita gali lubang, kita bubuhkan perkara itu di dalam lubang tadi itu, kemudian kita tutup dengan tanah. Itu mana kufur. Itu mana agama? Itu mana kufur. Maka mereka yang membantahkan, melawaikan syariat Allah, mana lawai cahaya daripada Allah Ta'ala ni, pia tak lain tak bukan malaikat orang-orang yang kufur. Mereka siapa? Malaikat orang-orang yang kufur. Makna kan orang yang kufur? Makna orang nak pegangkan kejahilan dia, nak jaga kekufuran dia, kejahilan dia, makna jahiliyah dia tadi, khurafat dia, syirik dia, dan sebagaimana hak kita boleh sebut lagi lah sifat-sifat tadi itu, dia nak jaga benda tu. Dia takut hilang daripada diri dia. Kenapa? Kerana benda itu tu adalah habuan hidup bagi dia. Kerana itu adalah habuan hidup dunia bagi dia. Dia tidak ada kerja lain, tidak ada jalan lain yang nak boleh hasilkan kesenangan dunia malaikat daripada jalan ni kekufuran, jahiliyah dia, khurafat dia, syirik dia dan sebagainya. Dia kena jaga benda tu. Nampak tu tak? Maka apabila Nabi Muhammad SAW bawanya keterangan daripada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh, yakni kitabun munir ni, iaitu kitab, yakni Al-Quranul Karim yang bersifat dengan nur, dia membantahkan. Maka dia membantahkan. Nak tolak lagu mana? Mikir nak tolak lagu mana? Dalam ayat lain, dia tak kuasa nak tolak. Kuasa satu ya. Dalam ayat yang lain tu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Baca Al-Quran dia dengar. Tafsir Quran dia dengar. Seru kepada ajaran Al-Quran dia dengar. Quraish dia faham je sebab dia orang Arab. Nampak tu tak? Kalau kita bahasa Melayu ni juga, mana kata kita terjemah. Kita terjemah, kita pasal, kita balik bahasa, dengar. Tak mau. Nampak? Tak mau. Mana kata Quraish ni tak mau. Hak Nabi baca gini, payah kata mana? Nak buat lagu mana? Cara nak bantah, nak bawa data seumpama Quran ni, kalau hipo dia dengan jin pun tak kuasa nak bawa data. Satu surah, yang kata lain. Seumpama Quran 30 juzuk ni, tak kuasa dah. Satu surah pun tak kuasa juga. Satu surah ni pun tak kuasa juga. Pas nak buat lagu mana? Jalan hak orang degil, orang yang suka bantahkan kebenaran, orang tak nak terimakan cahaya Allah Jalla wa'ala, dia tak ada jalan lain. Hak ni mana kata hak asli, cara hak ia hak asal sekali. Yang kena buat lagu ni. Marilah semenjak daripada Allah Ta'ala waktu Quran hari tu hingga hari kiamat, orang pakai jalan ni. Jalan apa hak nak ayat ni? Yakni la tasma'u li hadzal Qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Mu nak benar Muhammad boleh, nak dapat kemenangan daripada Muhammad boleh, akan tetapi satunya syarat, jangan dengar Quran hak Muhammad. Jalan ni lah.
Jangan dengar orang tu mengajar. Jangan dengar orang ni sebab agama. Jangan dengar. Itu apa yang kata? Sifat yang asli, yang ahlul batil ambil buat menega dalam urusan nak jagakan kebatilan dia dan nak jagakan benda hak salah dia, lagu tu jalan. Hak ni kita nak ayat tentang orang Quraisy dulu. Nah, ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Malaikat orang hak pesi kafir. Orang kafir ni mana orang buta hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mata hati dia tadi itu gelap. Sebab apa gelap? Kerana dia itu nak jagakan kekufuran dia dan kegelapan dia, makna jahiliyah dia, kejahilan dia dan zulumat dia nak pegang. Apabila dia nak pegang, Tuhan kata, aku ni Rahman. Sifat aku ni Rahman. Nak lagu ni ikut mu. Aku nak rayak, aku nak tunjuk jalan kepada mu. Kalau mu nak, okey, boleh. Kalau mu tak say, ikut mu. Itu Allahu Jalla wa'ala. Faman sya'a falyu'min wa man sya'a falyakfur. Tapi ingat siapa dia kandak nak berimeh. Siapa dia tak berimeh, ikut. Tapi ayat ni bukan ayat suruh, mentahdid untuk nak ugut. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran. Allah Ta'ala cedekkan mereka yang zalim kepada diri dia, dalam arti kata dia tahu benar-benar tetapi dia tak mahu nak ikut benar-benar, tak mahu nak membenarkan benar-benar. Tuhan cedekkan api neraka yang bernyala-nyala. Maka Tuhan nak rayak kepada kita, kata urusan benar-benar ni duk dia kata munak kata sih. Maka Quraisy ni tak sih. Sebab tu dia kata ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Tidak membantahkan ayat-ayat, makna cahaya Allahu Jalla wa'ala, malaikat orang-orang yang kufur. Makna orang yang nak kepada kegelapan. Nakkan kepada kegelapan jahiliyah dia, kekufuran dia, dan dia sanggup nak tukarnya akhirat dengan dunia. Dia sanggup nak tukar akhirat dengan dunia. Bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Berkesai hati dia itu dengan dunia. Tak nampak apa dah di hari akhirat. Nampak je tak? Tu dia. Lalu apabila sifat dia lagu ni jadi, Allah Ta'ala duk royak atau orang kafir ni sifat yang lagu ni. Sifat dia tak mau nak terima benar-benar. Kemudian dia cari jalan untuk membantahkan benar-benar. Itu sifat dia. Dua sifat. Mula-mula tak mau nak benar. Tak mau nak terima benar-benar. Hak tu mula-mula sekali. Nampak tak? Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila dipanggilkan dia dengan ajaran Allah dan ajaran Rasul, mari. Hei orang, hei manusia, hei orang manusia, tak reti kata mung tu manusia, mari pada ajaran Allah, mari pada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak bawa mung kepada syurga. Qalu, kata mereka itu, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Cukup dah apa hak duk fuak putuk nenek kami duk lagu ni dah. Padai cukup. Tak ada berhajat pada hak lain dah. Kita duk lagu ni mari lama dah Muhammad. Gana mun dak heret aku tubik daripada ajaran ni. Aku tak pernah dengar ajaran ni. Gitu. Tu nak oyak kata ya nak jagakan. Nak jagakan ke apa? Mula-mula sekali ia tak terima benar-benar kerana nak jagakan kekufuran, kebatilan dia. Kemudian bukan ia berhenti sekadar tu. Ingat, orang yang tak mau nak terima benar-benar ni bukan ya takut tak terima saja. Tak. Ia akan cari jalan untuk membantahkan kebenaran. Cari. Dia pakak puak dia. Dia pakak puak dia. Dia usaha. Dia tak tidur dia ni. Dia mikir untuk nak jagakan kebatilan dia dan nak membantahkan cahaya yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti dia pegang kata apa yang dia duduk tadi itu adalah habuai belik dia. Dia tak yakin kata kena tak kena. Tapi dia kata hak kita duk lagu ni kita boleh dah habuai. Habuai ni kita boleh dah. Kita nak gapo lagi? Muhammad mari ni nak kita pergi dengan ajaran dia. Kita kena start semula. Oh, lambat lagi dia kata. Tu mereka yang tidak beriman dia kata. Cari cara-cara. Lalu Allahu Jalla wa Ala nak royak
nak tasliyah. Nak tasliyah mana nak uwi semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hei orang yang nak pergi tali jalan ni yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah nak serukan manusia kepada ajaran Allah, dengar. Tuhan nak uwi tasliyah, nak uwinya kamlancai, nak uwinya kekuatan hati, nak uwi tetap lagu mana? Dengar. Takut kita ni Rasul alaihi salatu wassalam ya manusia. Pasti Allah Taala kena duk beri. Allah Subhanahu wa taala kena duk raya. Allah Subhanahu wa taala kena duk kempeng dia, piping dia. Kena duk bawa dia. Nampak tu tak? Lagu mana? Sebab Allahu Jalla wa Ala, Tuhan yang menjadi, dia tahu belaka. Tahu lagu mana? Tahu kata aku pilihmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tahu aku pilihmu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tak tinggalmu ya Muhammad sebab aku pilihmu jadi rasul. Tuhan tahu kata dia pilih Nabi Muhammad daripada keluarga yang mulia. Sebab tu salah satu daripada sebab nak jaya dalam masalah jadi pendakwah daripada baka yang mulia. Baka yang mulia, baka yang apa yang kata, makna kata baka bukan baka biasa. Allah Ta'ala pilihnya Nabi Muhammad daripada baka Quraisy. Dan dia tu bukan Quraisy biasa, ketua Quraisy. Nampak tu tak? Ambil dia mari. Ambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mari. Duk bela sampai ke umur 40, lantikkan dia jadi rasul. Berinya Al-Quran, cahaya Al-Quran kepadanya. Dan suruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Balligh ma unzila ilaika min rabbik." Waktu baik, apa wahyu aku beri kamu tu, sebar lagi. Apabila Nabi Muhammad sebar ni, itu masalah. Situ jadi masalah. Masalah dengan siapa? Masalah dengan orang penduduk yang ada di Makkahul Mukarramah pada zaman itu. Kerana mereka ini pergi teraju ekonomi seluruh. Dalam Mekah ni, kok ia pergi teraju belakang. Orang nak masuk dalam negeri, mari ke negeri Syam, ke negeri Yaman, ke negeri Gapa nak perniaga, dialah sebagai, kalau bahasa kita tokel besar. Tak lepas dia pakai dak. Nampak tu tak? Hanya nak uji kita, jelas nampak uji jadi rupa. Kata macam mana? Jadi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nak pergi dakwah, nak bawa ajaran yang tak sama dengan pembesar-pembesar Mekah. Dengan siapa? Dengan pembesar-pembesar Mekah yang dia itu duk jaga mari lama mana dah, belum ada Nabi Muhammad beranak lagi. Sebab selepas daripada ketinggalan Nabi Isa AS setelah Allah Ta'ala akad dia ke langit tadi itu, nak sapa kepada Nabi Muhammad ni, kata setengah daripada alim ulama sejarah, 6 korun. Kata setengah 5 korun lebih. Duk sekitar tu lah. Makna kata Nabi Muhammad mari ni, Makkahul Mukarramah tadi itu penuh dengan pembesar-pembesar cara mikir al-musyrikun. Nampak tu tak? Pembesar-pembesar dan cara-cara mikir al-musyrikun. Baik. Apabila gitu, Nabi Muhammad ni nak bawa ajaran yang pembesar musyrikun itu tak bawa. Bangun seorang diri. Ni tengok. Bangun Nabi Muhammad tu seorang diri. Kalau bahasa saya kata tua kon dia, seorang diri. Dia seorang ya yang nak buat kerja. Cuba kita khayal tengok. Orang berjuta-juta ada dalam tu bisnis. Ahli peniaga, tokai tu tokai ni, alim ulama tu alim ulama ni, duk dalam tu. Muqabil, gulawe dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bukan tak ada orang alim di kalangan orang dia sendiri pun, di kalangan orang Quraisy. Nampak tu tak? Rupa. Dan segala-gala penglima tak penglima ada belakang cukup lekat kerana geri kau ni. Lalu hak besar sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak Tuhan nak uwi hati Nabi tu tak jadi kesok dan jadi berdegih dan jadi turun semangat. Ni tempat dia. Kerana puak ni duit banyak. Orang dia, suara dia pun ada. Suara dia, makna kata tan dia kalau sasia. Makna kata suara dia tu. Yang nak kanan ke nak kiri belah belakang.
Satu. Yang kedua, duit dia tu. Duit ada. Yang ketiga, pengkuasa tu. Ada kata ada? Ada. 3. Hang kita kecek dengan hak kasar-kasar hak lain lagi. Lalu hak besar sekali ni Allah Taala nak tengok sini. Manusia sini hadap rebah pendakwah ni. Dak tengok sini. Mana? Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Janganlah engkau ditipu oleh gapo? Kebebasan mereka di negeri-negeri. Lagu mana kebebasan mereka di negeri-negeri? Yakni orang-orang Quraisy ni dia seni. Dia jadi adanya apa nama perniagaan dia tu. Daripada negeri dia pergi pada Syam, pergi pada Yaman, boleh menega dengan cara mewah. Pergi kok tu, pergi kok ni, tidak ada masalah lah. Makna kata dia tu tak ada masalah. Boleh nak buat go tu, boleh nak buat go ni, makna kata duit ada tangan. Muhammad bukan mau nak pergi dakwah orang habis kata duk sepak debu dak. Ni mukabil mana gulawe mung ni orang yang ada duit di tangan. Orang yang ada duit, ada kuasa, mung tengok dia tadi tu, mung jangan tertipu nah. Fala yarghurka taqallubuhum fil bilad. Jangan mung tu tertipu oleh kebebasan dia. Kebebasan mereka di negeri-negeri. Mana kata dia duk dengan mewah, duk dengan bebas. Takut-takut orang mai kata, oh Muhammad, mung seorang nak lagi lawan lagu mana demo tu. Demo tu ada dengan negeri, ada dengan kuasa, ada dengan rakyat, ada dengan suara, ada dengan duit, ada dengan perniagaan. Mung nak lawan lagu mana? Patah lah. Ni cakap pe orang hadut tepi, orang nak buat kerja besar. Ni cakap pe lagu ni kita tak boleh biada. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala tahu kata Nabi Muhammad seorang, Abu Bakar tak lagi ni. Nabi Muhammad seorang, cokoh seorang ni. Lalu Allah Taala kata, mari aku nak wis diri. Wis semangat sendiri. Fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Tak sedok tengoklah dia duk mewah dalam negeri tu, pergi situ, pergi sini, boleh nega tu, boleh nega ni, boleh. Tak sedok tengok lagi hal situ. Tak usah pandai situ. Jangan duk pandai situ. Gata malakmu dengan aku. Allah kata, Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Jadi gapo nak ayat jadi sini? Nak ayat kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dia dibangkitkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dan Allah Ta'ala wahyukan kepada dia. Nabi pun sebarlah wahyu kepada kaum dia tadi. Lalu, gapo sing tituk takap? Gapo hak boleh daripada dakwah Nabi? Mana? Menetai daripada mana? Daripada kaum dia. Tak terima daripada kaum dia. Kemudian bukan sekadar tak terima, membantahkan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang mari. Apabila gitu, bantah apa yang Nabi Muhammad wari ni, orang bantah ni dia, orang yang ada muka, yang boleh pergi teraju negara, ada kuasa, ada duit, mewah. Lalu Allah Ta'ala kata, hey Muhammad, fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Mung jangan duk pergi pandai situ, tak usah tengok situ. Mung kalau nak buat kerja besar, mung tak boleh tengok situ. Kalau mu tengok situ, nescaya mu patah semangat, mu tak kena buat kerja mula lagi. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengadakan satu projek kebenaran apa-apa, ya kena sikap lagu ni. Sini tempat yang kita kena ambil sikap. Kena ambilnya pengajaran, ambilnya mata pelajaran untuk mari pakai di dalam hidup kita. Supaya nak kita ni ada semangat. Ni mari dengan yang kata negara, mai kereta sutir pun mati dengan hatu dah semangat. Nah, mari manusia, jenis biasa manusia, seorang orang perempuan jatuh dah semangat. Mari ingat rumah boleh 2 lapis ya, bukan seluruh dunia, seluruh negara ni hadir dah jatuh dah semangat. Tak boleh nak buat kerja dah. Sebab apa? Sebab ni. Sebab pengajaran kita tak ambil daripada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dapat daripada pengajaran Allah Jalla wa'ala. Sebab tu kita sebagai orang Islam nak fahamnya ayat Al-Quran betul dengan kehendak yang Allah Subhanahu wa taala nak, pasti kita kena kait rapat di antara tafsirul Quran dengan siratul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sejarah hidup Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Ini tepat-tepat yang kita kena ambil faham supaya nak kita itu tak jadi lari daripada pendirian hak molek-molek yang Tuhan tu ilhamkan kepada kita nak buat, tapi dah jadi sebab kita jatuhnya semangat kita dengan sebab perkara-perkara tadi. Nak lawan halah dah semangat tak semangat ni halah dah. Bagaimana nak diri jadi atas, ya tak boleh lagi, ya tak boleh nak buat. Sebab tu Tuhan kata fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad. Itu nah, kemudian itu tak padai lagi. Itu bukan tempat yang padai lagi. Itu bukan tempat yang padai lagi. Maka saya banyak lagi ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala mentafsirkan ayat dalam suratul Ghafir, ayat yang keempat tu seumpama ayat yang ke berapa ni? Yang ke 3 hingga ke 4 daripada surah apa? Daripada suratul Al-Hajj. Mari kita tengok sikit suratul Hajj ayat tu ayat 3 hingga ke 4. Allah Subhanahu wa taala firman kata lagu mana? Tuhan kata wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Ia kata wa minan nas, dan ada di antara manusia-manusia. Ni ayat mentafsirkan ayat. Dan ada di antara manusia-manusia di sini katanya alim ulama hak mula sekali kena iaitu Quraisy. Dan mereka yang jalan ambil pendiri seumpama Quraisy ila ayyarithallahu al-ardha wa man 'alaiha, sehingga bangkit kiamat. Lagu mana sikap mereka ini? Wa minan nasi may yujadilu fillahi, dan ada di antara manusia yang membantahkan akan perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah. Gapo perkara yang berhubungan dengan Allah? Katanya ahli tafsir, makna syariat Allah Jalla wa ala bi ghairi ilmin, dengan ketiadaan berdasar kepada kebenaran pengetahuan, tak ada berdasar pada pengetahuan. Sekadar nak mempertahankan, ada semangat nak mempertahankan perkara yang kebiasaan kita ada sekeliling kita. Perkara tu benar ke tak benar, kita tak tahu. Bukan mana kata kita nak mempertahankan benar-benar sebab kita yakin itu ya benar, tak. Sebab Quraisy ni dia nak mempertahankan apa yang duk sekelilingi dia, daripada sakafah dia, daripada suasana dia, daripada cara mikir dia, daripada hidup dia yang dia pernah hidup tu dan sebagainya. Dia nak mempertahankan benda tu bi ghairi ilm, dengan ketiadaan ilmu. Benar ke tak benda tadi itu? Dia tak tahu. Ni terkadang kita nak mempertahankan, kita sendiri pun tak tahu benda tu benar ke tak benar. Ada tu ni nak kita jelas dalam masalah kita nak faham kata hidup pe dunia ni macam manakah manusia tu dia macam mana. Okey, situ dah faham situ dah. Wa yattabi'u kull syaitanin marid, dan dia itu menurut tiap-tiap syaitan yang telah nak bawakan dia. Syaitan nak lagu mana ya ikut. Syaitan ni ia nak mari hasukkan kita supaya kita nak mempertahankan benda kebatilan. Sebab tu belum daripada kita nak mempertahankan, cuba kita suluh dengan ilmu pengetahuan dulu kata benda tu benar ke tidak. Benar-benar ni bukan dia orang tu bawa, orang ni bawa, tak. Bukan mana benar-benar iaitu Walid ibn al-Mughirah bawa. Itu benar-benar. Tak. Utbah bawa, Abu Jahal bawa, Abu Lahab bawa. Benar-benar lah benda tu. Tak. Benar-benar iaitu maqala Allah wa maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah Taala dan Rasul itu kata tu benar-benar. Tu orang panggil kata gapo tu pandangan, ukuran, cara mikir Islami. Nampak tu tak? Hak lain daripada ni biarlah
Kita dok kecek dalam midan, dok kecek dalam daerah hak orang Islam kita. Orang lain biar nak buat kana. Kita nak pergi paksa tak boleh. Nampak tu tak? Ha tu. Rupa lagu tu. Rupa lagu tu. Kemudian orang hak pesing kata nak ikut jalan ni, nak mempertahankan perkara yang salah kerana hasutan daripada syaitan. Tuhan kata kutiba alaihi annahu man tawallahu fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila azabis sa'ir. Yang telah ditetapkan kepada tiap-tiap syaitan itu, Allah Ta'ala ni menetap siap-siap dah kepada syaitan bahawa sesiapa yang berketua akan dia, makna menjadikan syaitan itu sebagai ketua, maka sesungguhnya ia akan diseksakan, dan bahawa sesungguhnya ia akan memimpinkan kita itu, syaitan tu pimpin juga kita, bawa juga kita ila azabis sa'ir, kepada azab yang dahsyat. Azab dengan api yang bernyala-nyala. Sebab tu kita kena nak mempertahankan satu perkara, kita kena tengok dulu. Itu salah satu daripada ayat yang nak mentafsirkan penjelasan daripada ayat surah tu Ghafir ayat 4. Kita ambil ayat yang ketiga dan ayat yang keempat daripada suratul Hajj, daripada suratul Hajj, untuk menerangkan keterangan di atas keterangan, cahaya di atas cahaya. Setelah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan tasliyah, diberikan berikan semangat hati semula, lalu Allah Subhanahu wa taala dengan cara dia ni, takutnya Nabi tadi itu berasa hati dia tu, dia tahu dah kata Nabi tu apabila Tuhan royak sekarang tu cukup dah, tetapi nak jadi banyak lagi supaya nak tambah semangat lagi. Kita tahu dah kalau kita kecek lagu ning dengan anak murid kita, dengan anak kita, padah dah. Cuma kita kecek satu lagi untuk tambah lagi semangat dia, hatu molek. Allah Subhanahu wa taala telah buat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini urusan. Tuhan buat, we tengok. Lagu mana mari kita tengok. Ayat 5 daripada ayat suratul Ghafir, Allah Taala kata kazzabat qablahum qaumun nuhin. Nak ayat gapo kita? Nak ayat kata Tuhan nak sebut kata, Muhammad, aku suruh mu buat kerja ni. Aku tahu kata mu kuasa buat. Dan aku tahu kata hati mu ni sebagaimana hati manusia. Yang aku tahu kata manusia tu hati macam mana. Apabila kita orang juruh ni, Nabi Muhammad ni orang juruh, bawa kebenaran kepada orang tu tak terima, bantah dalam arti lagu mana? Mengejek, menganying, bakit dusta. Dan dia itu buat rancangan dan sebagainya, perkara-perkara untuk nak mempertahankan kebatilan dan nak membantahkan kebenaran. Muhammad, orang yang kena lagu ning ni, kerja hak mu buat, kerja ni hak aku suruh ni, bukan aku baru suruh mung saja dah. Belum daripada ni aku suruh dah rasul-rasul aku hak serupa dengan mung. Serupa dengan mung makna kata sama-sama rasul, walaupun Nabi Muhammad lebih pada hak lain. Oh gitu ya Allah. Ya, salah gitu. Kita kecek salah gitu. Lalu Tuhan kata kazzabat qablahum qaumun nuhin. Sebelum daripada Quraisy nak bakit bahang mung ni ya Rasulullah, mereka ini daripada kaum Nabi Nuh telah bangkit bahang. Sebelum daripada mereka ini ni, Quraisy ni iaitu telah membangkitkan kedustaan. Kaum Nabi Nuh ni telah bangkit bahang dah. Ia bangkit bahang dah terhadap dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Bagaimanakah mung sebagai rasul tak kena sebagaimana rasul-rasul hak lain kena? Sebab dia adalah rasul seumpama mung, maka dia pernah kena mari dah, tak usah berasa hati apa. Supaya kita kecek dengan anak kali kita lah. Anak kali baru masuk mari, ya silap. Kita nak hajar dia kata jangan duk silap sangat lah. Demo bukan duk silap.
demo ni bukan duk silap orang mula-mula, ada dah belum ada ni silap, tapi jaga-jagalah sikit. Silap satu akar tu jadi 10,000, 101 tu. Kita nak own duit, mana kata nak hantar duit mengikut telefon lah ni. Satu tu, satu akar saja nak bubuh 1,000, pergi bubuh pula kosong lagi jadi 10. Allah kata gitu. Kadzabat qablahum qaumu Nuhin. Sebelum mereka kaum Nabi Nuh telah mendustakan. Wal ahzab, dan ahzab, dan juga golongan-golongan sesudah mereka daripada kaum Ad, kaum Samud, puak Firaun dan sebagainya, tu mana al-ahzab. Min ba'dihim, selepas daripada selepas daripada kaum Nabi Nuh tu. Wa hammat, ni hijau dia. Ni orang lemah apabila ia habis jalan, cara ia hijau lagu ni. Orang lemah apabila habis jalan, lagu ni lah hijau dia. Macam mana mari kita tengok. Makna kata Tuhan nak royakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata belum daripada mung ni pun kaum Nabi Nuh orang bakit bahau juga kepada Nabi Nuh, dan golongan-golongan hak datang lepas daripada kaum Nabi Nuh, daripada kaum Samud, kaum Ad dan Firaun dan sebagainya, buat hijau lagu ni juga. Lalu semangat Nabi tu hak jaduk 100 dah naik pula lah, jadi kodok tambah lagi lah. Itu nak faham, kata kita adalah sebagai manusia pastilah nak buat lagu mana kita ni nak jadi ada semangat, pasti kita kena tengok gambaran tayangan yang diroyakkan di dalam Al-Quranul Karim. Orang tanya tak, ambil dana semangat jadi tinggi sangat ni, ambil sini. Kenapa orang duk kata gitu, orang kata dia tak ada sepatah semangat-semangat? Ambil sini. Apabila kita gantung kepada Al-Quranul Karim, marilah siapa pun di kalangan orang hak tak berjuruh, sama ada pasal jin ataupun manusia, dia tak boleh nak buat gapo. Nah, illa biiznihi subhanahu wa ta'ala, malaikat dengan izin Allahu Jalla wa Ala, hanya jual. Tak ada. Baik. Lepas daripada tu, orang apabila lemah tadi ni, lagu mana cara yang nak buat? Cara orang apabila lemah daripada nak jaga kebatilan dia, lemah dah, tahu nak jaga dah. Kerana kebenaran seumpama cahaya, gelaplah setara mana berapa lapis pun, kalau mari cahaya ya habis kegelapan. Sungguh tak? Cuba buka lampu tengok dalam bilik gelap gelita. Kalau masuk tadi itu kita sendiri puasa tak sedap, puasa lemah, puasa nyawa tak sedap. Akan tetapi apabila kita buka lampu, di manakah tinggal kegelapan tadi? Tak ada. Maka apabila orang yang lemah tadi itu tak kuasa nak mempertahankan benar-benar yang dibawakan oleh Rasulullah dan orang jinjak langkah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang nak buat agak mana? Ni hak yang nak buat. Hei umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang nak jalan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni cara rancangan orang yang lemah daripada kalangan musuh Allah Taala dan Rasul, dan jadi pemusuh juga bagi orang hak jejak langkah sebagai Rasul. Ni hijau dia. Hijau lagu mana? Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhuhu. Ni dia. Apa makna wa hammat? Dan tiap-tiap ummah menuju kepada Rasul buat membunuh dia. Ni dia. Tengok. Kalau kita tengok dalam sejarah, tengok di dalam sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didapati apabila Nabi Muhammad ni senantiasa dok serunya manusia kepada agama Allah, kau orang sekat, kau orang menetek, kau orang tak sewa dengar, cahaya Nabi Muhammad tu kau dok sebar. Gapo cahaya Nabi Muhammad? Iaitu nur daripada cahaya Allah, daripada cahaya kalam Allah, cahaya wahyu Allah Jalla wa Ala tersebar. Girata. Nak buat lagu mana sakit kepala lah orang kurih, tak tahu nak buat gano kata. Nampak tu tak? Mikir mari
duk di tepi Kaabah tadi itu, diketuai oleh Abu Sufyan belum daripada masuk Islam tadi, nak buat lagu mana? Datangnya syaitan dalam rupa manusia sebagaimana dalam sejarah telah catat mari akan ini, mari duk sekali dalam musyawarah. Nak buat lagu mana? Orang ni kata gini, orang ni kata gini, orang ni kata gini. Akhir sekali ambil pendapat syaitan tadi, kata mana? Kita buat lagu ni, kita pilih orang lelaki daripada tiap-tiap kabilah. Ambil hak gagah, hak pandai bunuh orang tu, ambil mari. Nampak tu tak? Ambil mari hak pasal tu, kita ambil sore. Puak Bani Muttalib ni tak kuasa nak ambil salah sebab mari dengan puak hak kedebel-kedebel saja. Maka pakai henguk belaka. Oh, kalau gitu molek kita pakai pendapat ni. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijatuhkan hukum kata kena bunuh. Itu sifat orang lemah. Bunuh orang ni mana kata sifat orang lemah. Sebab tu Allah Ta'ala menjaminkan orang yang kena bunuh masuk syurga kalau dia buat kerja agama Allah, dan orang yang bunuh akan masuk neraka. Walaupun bantu orang-orang yang bantu dengan kalimah akan masuk neraka sekali dengan orang yang buat kerja. Ini kita tahu siapa saya? Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gini cara dia. Wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhu. Maknanya dan tiap-tiap ummah menuju kepada Rasul buat membunuh dia. Mari nak bunuh, mari lihat malik. Kisah kita telah dengar kata Sayyidina Ali tidur bekas dia tadi. Rasulullah tubik mari mereka ni tak nampak gapo. Ni ayat ni kembalikan klik kepada kisah tu. Itu nak ayat tersifat orang apabila lemah, ginilah jalan ni dia. Tak lagi dah. Sebab kebatilan ni orang pengen kata benda yang lemah. So umpama sarang laba. Nampak kukuh setara mana sarang laba. Nah, lalak-lalak hak torak-torak tu lekat lah, tapi rimai-rimai tak lekat. Singa terlebih lagi ya. Tu makna kata benda batil ya lagu tu. Tak benda batil lagu tu jalan ni dia. Baik, kemudian wahammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhudhuh, dan apa nama, dan wajadalu bil batil liyudhidu bihi al haqq fa akhadhtuhum fa kaifa kana iqab. Bila-bila nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana habis jalan dah. Habis jalan pernah buat lagu mana? Nak guna orang pasti kena buat rancangan batil pula sekali lagi. Bisa dia. Apabila tak mau nak terima benar-benar, kena jalan balik batil semata. Gi balik batil semata. Gi balik batil semata-mata. Dan mereka itu membantahkan dengan tidak benar untuk menggugurkan dengannya akan kebenaran. Makna kata mereka ini cari juga jalan kebatilan untuk nak membantahkan kebenaran. Tak kuasa. Nak bantah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nak bantah sepedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sabit daripada baginda. Tak kuasa. Kalau kita kacau buat kerja 2 3 40 halakah, 2 3 40 kali perjumpaan sekali pun untuk nak gapo apa yang kata nak jagakan kebatilan kita, sayuzal. Selagi akan habis. Sebab apa? Itu adalah kebatilan yang tidak benar-benar. Apabila belaga dengan benar-benar, habis. Nampak tu tak? Tu hujah dengan hujah. Maka orang musyrikun ini dia bawa lagu tu. Wa'ri kebatilan untuk nak membantahkan kebenaran yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liyakhudhu wajadalu bil batil. Jadil. Dia membantah. Nak bantah boleh tapi bantah dengan benar-benar tak apa. Wajadilhum billati hiya ahsan tak apa dalam agama kita. Boleh kita bantah tetapi bantah dengan benar-benar. Bantah dengan kebenaran tak apa. Tapi hak tak maunya bantah dengan kebatilan. Hak ni tak boleh. Bantah dengan kebatilan ni tak boleh. Hak banyak kan hak ni nak bantah dengan kebatilan. Tu tak? Awak hari perkataan-perkataan yang nak mari adu dengan wahyu tu tak sah. Tak ada jalan. Nah. Apa nama ni? Dan mereka membantahkan dengan tidak benar untuk menggugurkan dengan kebatilan itu akan kebenaran. Hasya, tak boleh sama sekali.
lalu ia lagu mana? Lalu ia seksa. Maka lepas daripada tu Allah Subhanahu Wa Taala dak tengok belaka ni, tayangnya ada berlaku di antara Nabi Muhammad dengan Quraisy ni. Allah Taala dak tengok. Apabila nampak rupa lagu ni datang mari, apabila nampak rupa lagu ni, lalu ia Allah Subhanahu Wa Taala seksakan mereka. Allah Taala seksakan mereka. Seksa ni katanya ahli tafsir, yakni Allah Subhanahu Wa Taala merutuhkan kebatilan tadi itu rahik. Dan kerja dia jadi sutuk. Hidup dia jadi tersengkak daripada kemewahan. Sebab apa? Sebab perkerjaan kebatilan yang dia itu kerja. Nah, tu makna kata wajadilu bil batil liyudhidu bil haq fa akhadtuhum. Aku yang mengseksakan. Allah Taala yang mengseksakan mereka itu. Fa kaifa kana iqab. Maka bagaimanakah pedihnya seksaan aku? Boleh tengok bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala menseksakan mereka itu. Seksa lagu mana? Tengok dalam peperangan Uhud. Dalam peperangan Uhud berbaik, dalam peperangan Badar berbaik, dalam peperangan Khandaq berbaik. Dan hidup mereka jadi sutuk, hubungan alaqah, perhubungan di antara negeri-negeri dengan puak-puak dia itu jadi terputus apabila orang itu fahamnya Islam yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah nak kita tahu kata mereka ini tak ada jalan yang lain. Cara dia apabila sutuk, ia rancang untuk membunuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia mencemarkan ajaran Rasulullah dengan tuduh, dengan kebatilan dan sebagainya. Allah Ta'ala janji, kata Allah Ta'ala akan nak cara dan nak binasakan mereka itu sendiri. Fa'akhaztuhum fa kaifa kana iqab. Kita boleh tengok kata orang yang nak membantahkan kebenaran, seksa dia, hujung jatuh dia jadi lagu mana? Itu Allah Ta'ala janji siap dah. Sebab tu kita jangan calon diri kita nak jangan calon diri kita nak bantukan kebatilan. Tak boleh. Walaupun kita orang Islam, jangan. Kerana kebatilan adalah kegelapan yang agama kita itu tak sokong. Kemudian ayat yang terakhir, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Dan begitu juga telah putus hukuman Tuhan atas Tuhanmu atas mereka yang kufur. Allah Ta'ala telah tetap siap dah. Kata orang yang kufur dengan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, denganmu makna dengan ajaran yang hak aku suruh mung tugil sebab mereka ini Tuhan tahu dah. Kata kesudahan dia, kebinasaan dia, keruntuhan dia nak hidup mana? Annahum ashabun nar. Sesungguhnya mereka itu adalah ahli-ahli neraka. Tak benar. Nak buat rancangan lagu mana untuk nak benar-benar? Tak benar. Nak buat lagu mana cara nak upacara nak bunuh Nabi? Tak kuasa. Akhir sekali binasa, kemudian akan masuk neraka. Inilah akibat orang nak jaga gapo nama? Hidup dia yang tak benar, yang kufur, yang tidak beriman, yang jahiliyah, yang zalim dan sebagainya. Sebab tu pengajaran daripada ayat Al-Quran 3 ayat ini pada perjumpaan kita ni, mudah-mudahan dia terserah masuk di dalam hati kita dan kita pakat jaga diri kita supaya diri kita itu selamat daripada pahaman ajaran yang salah yang nak membawakan diri kita kepada kebinasaan dunia dan kita akan diseksa di hari akhirat nanti. Sekadar ini sahaja, mudah-mudahan kita diselamat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada bala petaka. As'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayaj'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.